Shalom semuanya, keluarga Mandarin Service. Selamat hari Minggu. 欢迎大家人们平安。 Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kasih tos, kasih selamat hari Minggu kanan kiri kita, semua keluarga di rumah-rumah. 我们左右边，我们的家人，我们机长跟他们祝福，主日崇拜，神祝福大家。 Amin. Amin. Kita akan mengawali ibadah kita dengan deklarasi DNA gereja kita bersama-sama. 我们现在要宣告我们教会的 DNA。 DNA gereja kita adalah restorasi Pondok Daud. Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama siang dan malam, dan melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Sama-sama kita katakan amin. Kita siapkan hati kita masuk ibadah raya pagi hari ini. 我们预备心，我们要开始聚会。 Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi yang indah. 主耶稣，谢谢你是给我们美好的早晨。 Saat setiap kami merasa nyaman, merasa tenang Tuhan, 当我们感受到安宁， kami adalah milik kepunyaan Tuhan, Allah penguasa langit dan bumi. 我们确信我们是属于创造天地万物的神。 Kepada apa lagi kami harus takut dan khawatir Tuhan hari-hari ini? 是我们是属于他，我们还基于谁呢？ Biar pagi hari ini setiap kami boleh datang dalam ibadah pagi hari ini. 不然今天早晨我们在这里聚集在一起聚会， Membawa ucapan syukur, membawa pujian penyembahan dan doa padamu ya Tuhan. 我们带着我们的感恩、赞美、敬拜祭献给你。 Oh, Mama Syukur. Kasih Tuhan. Kasih Yesus. Oh, haleluya. Kami bersuka. Kami bersyukur. Kau Allah yang dahsyat, kekuatan kami, Allah penjaga Israel, tiada pernah terlelap, menjaga setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kekuatan yang baru, urapan yang baru pagi hari ini Tuhan. Kau yang terus memegang erat tangan setiap kami hamba-hambamu Tuhan. 今天早晨，你紧紧抓住你每一个仆人的手， Kau Tuhan yang terus menjaga setiap kami. 你是永远保护我们的神。 Tidak ada sesuatu apapun dapat menyentuh setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. 没有任何可以触碰我们每一个人的恩。 Tanpa seizin Tuhan. 如果你不许可， Terima kasih Tuhan. 主，我们感谢你。 Hanya daripadamu lah Tuhan. 唯有从你而来， Pengharapan dan pertolongan setiap kami. 我们的帮助，我们的盼望在于你。 Amin. 阿门。 Kita naikkan pujian dari Mazmur 121.
我要向上倾慕，我的帮助从何而来？我的帮助是从创造天地的神而来，他必不叫你遭动摇，保护你的必不打盹，保护以色列的也不打盹，也不睡觉，保护你的是耶和华，他在你右边引领你，怕热的太阳必不伤你，夜间的月亮必不害你，耶和华要保护你，免受一切的灾害，他要保护你的性命，你出你入，神保护你，从今生直到永远，保护你的神耶和华，他在你右边引领你，白热的太阳必不伤你，夜间的月亮必不害你，耶和华要保护你，免受一切的灾害，他要保护你的性命，你出你入，神保护你，从今生直到永远，保护你的神耶和华，他在你右边引领你，怕热的太阳必不伤你，夜间的月亮必不害你，耶和华要保护你，免受一切的灾害，他要保护你的性命，你出你入，神保护你，从今生直到永远，从今生直到永远。耶和华你名真伟大，耶和华的名真伟大。Amin. Kita terus memuji Tuhan hari-hari ini, terus bersorak-sorai. Setiap kita boleh bangkit dan menjadi terang hari-hari ini. Amin. 阿门，我们一起兴起为主发光。兴起发光，兴起发光，你的光已来到，你的光已来到，神的荣耀发现照耀你。
兴起发光，兴起发光，你的光已来到，你的光已来到，上帝荣耀发现照耀你。看那黑暗遮盖大地，有暗夜遮盖着万民，主耶和华显现照耀你，大地荣耀显上你身上。万国要来主你的光，君王来主你发现的光辉，举目观看，庄稼已成熟，众人聚集来到你这里，主耶稣世界的光，各种它不再行在黑暗里，你要得着生命的光，基督永远的光照耀你。阿门。兴起发光，兴起发光，你的光已来到，你的光已来到，身体荣耀发现照耀你。阿门。兴起发光，兴起发光，你的光已来到，你的光已来到，神的荣耀发现照耀你。看那黑暗遮盖大地，有暗夜遮盖着万民，主耶和华显现照耀你，大地荣耀显上你身上。万国要来主你的光，君王来主你发现的光辉，举目观看，庄稼已成熟，众人聚集来到你这里，主耶稣世界的光，各种它不再行在黑暗里，你要得着生命的光，基督永远的光照耀你。万国要来主你的光，君王来主你发现的光辉，举目观看，庄稼已成熟，众人聚集来到你这里，主耶稣世界的光，各种它不再行在黑暗里，你要得着生命的光，基督永远的光照耀你，基督永远的光照耀你，基督永远的光照耀你。为主发光，为主发光，万国来寻求你，万民来敬拜你，领受你的这光。Amin. Kita akan sama-sama mendengarkan deklarasikan Pentakosta ketiga. 我们一起宣告第三个五旬节。来，我们一起要宣告第三个五旬节。第三个五旬节是现代圣灵的大浇灌，并且超越亚述沙节时期的浇灌。第三个五旬节是主耶稣再来之前最大也是最后一波的灵魂收割。第三个五旬节将兴起耶利米世代，就是被圣灵充满，深爱主耶稣，不妥协于罪，并且以实际行动抢救灵魂的年轻人。第三个五旬节从印度尼西亚开始，推动到列国，这运动从东方传到西方，最后要回到耶路撒冷。第三个五旬节带下能力，是我们来完成主的大使命。之后主耶稣就要再来，哈利路亚，阿们。Shalom saudara, saya percaya dimanapun saudara berada, kasih anugerah Tuhan senantiasa bersama kita semua.
Pernahkah saudara mendengar pernyataan nama baik itu perlu dijaga sampai mati? Ternyata firman Tuhan juga mendukung hal tersebut. Amsal 22 ayat 1 menuliskan, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai The True Personal Branding. Apa yang ada di pikiran kita ketika mendengar nama Daniel? Gua singa, seorang yang tidak kompromi terhadap dosa. Bagaimana dengan Daud? Orang mengingat Daud sebagai Raja Israel, seorang yang dekat dengan Tuhan, atau dosanya terhadap Batsheba. Ketika kita dapat mengingat suatu perbuatan atau sikap seseorang, bisa diartikan bahwa orang tersebut sudah memiliki personal branding. Personal branding adalah proses pembentukan persepsi masyarakat terhadap citra yang ditampilkan seseorang secara konsisten dan terus-menerus, meliputi kepribadian, kemampuan, dan nilai dirinya. Misalnya ada seorang pendeta yang dikenal oleh masyarakat sebagai pendeta yang banyak melayani keluarga. Maka orang yang sedang bermasalah dalam keluarganya tidak ragu untuk datang minta dilayani oleh pendeta tersebut. Ada orang yang dikenal dermawan karena suka memberikan bantuan. Bahkan ada juga orang yang terkenal pelit karena memang pelit. Statement-statement itu menunjukkan personal branding yang dimiliki orang-orang tersebut di tengah masyarakat. Seorang marketing consultant, John Jantsch, mengatakan bahwa personal branding adalah seni untuk dikenal, disukai, dan dapat dipercaya. Apakah orang percaya perlu memiliki personal branding? Tentu saja. Ketika seseorang dikenal sebagai orang yang baik dan dapat dipercaya, maka orang lain akan mudah memberikan kepercayaan dalam berbagai hal. Contohnya dalam bisnis. Personal branding yang baik akan membantu kita dalam menjalani kehidupan yang pada hakikatnya selalu terkoneksi dengan orang lain. Jadi, bagaimana kita membangun personal branding? Alkitab menuliskan tentang Daniel, seorang pemuda Yehuda yang dibuang ke negeri Babel. Dengan personal branding yang dibangunnya, Daniel diangkat menjadi wakil raja di suatu negeri asing. Bahkan, Daniel memiliki jabatan itu dalam pemerintahan 3 orang raja yang berbeda. Daniel bisa memiliki personal branding yang sangat kuat karena beberapa alasan berikut. 1. Daniel menjaga kekudusan. Di Babel, Daniel dan teman-temannya diberi makanan dan minuman dari santapan raja. Namun, Daniel menolaknya karena itu dapat membuat mereka cemar. Daniel berketetapan untuk menjaga kekudusannya sebagai umat Tuhan. Ini adalah hal yang menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, Daniel intim dengan Tuhan. Dituliskan bahwa Daniel berlutut, berdoa, dan memuji Allah 3 kali sehari menghadap ke arah Yerusalem. Ini adalah gambaran kehidupan yang intim dengan Tuhan. Seorang dengan posisi dan tanggung jawab untuk menjalankan pemerintahan seperti Daniel pasti sangat sibuk. Tetapi Daniel konsisten dalam segala situasi untuk memberikan waktunya, berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Yang ketiga, Daniel dipenuhi roh Tuhan. Daniel dapat melakukan hal-hal besar karena dipenuhi roh Tuhan. Ada perkara-perkara yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, tetapi Daniel oleh pertolongan Tuhan dapat melakukannya. Contohnya adalah menafsirkan mimpi orang lain. Dalam prakteknya, saat ini salah satu cara termudah dan paling efektif untuk membangun personal branding adalah melalui media sosial. Sebut saja Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, TikTok, dan platform media sosial lainnya. Dengan teknologi, kita dapat menunjukkan pada seluruh dunia minat dan talenta apa yang kita miliki, apa saja kemampuan kita, usaha atau bisnis yang kita geluti, dan apa panggilan kita dalam Tuhan. Tentu kita juga dapat menyaksikan berkat-berkat apa saja yang Tuhan sudah berikan. Namun, dalam hal ini, kita perlu memperhatikan motivasi kita. Tidak jarang kegiatan membangun personal branding di media sosial dikaitkan dengan kegiatan menyombongkan diri sendiri. Contoh, saat kita ingin membangun personal branding sebagai seorang yang tertarik akan dunia fashion. Awalnya, kita dapat mulai membuat konten-konten dengan berbagai fashion yang kita miliki. Nah, karena melakukan hal itu, mungkin ada orang-orang yang menganggap bahwa kita sedang pamer atau menyombongkan diri. Dalam hal rohani, kita dapat memposting ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca hari ini, foto saat kita beribadah di gereja, atau video saat kita bersama-sama melayani sesama. Yang perlu diingat, yuk kita perhatikan motivasi kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Jadi, semakin orang-orang mengenal personal branding kita, semakin banyak orang-orang yang dapat kita layani sesuai dengan talenta dan panggilan kita. Pada akhirnya, saat kita memiliki personal branding yang baik, apapun yang kita sampaikan dalam konteks memberitakan Injil dan memuridkan akan lebih mudah untuk diterima.
Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. 平安，我们来听这个礼拜的报告。礼拜六下午5点有祷告会，即兴透过 Zoom， 密码87047087628。礼拜四晚上有很多的小组聚会，有恩典小组、永恒的爱小组、成长小组，还有星期发光小组。礼拜五晚上有一个青少年的小组，就是快乐小组。想要参加小组可以联络3弟姐妹，手机号码089608369134。礼拜三晚上7点半，我们有一个很棒的课程，就是生命建造营，即兴透过 Zoom， 密码88148790488，欢迎每一位家人来参加。话语堂每一天还有一个很棒的活动，就是导读。这个导读是我们来看几节经文，然后用这个经文来学习祷告。想要参加这个活动，可以联络 Jenny 姐妹，手机号码0815878591。话语堂所有线上的聚会有录影而播放在网络上。想要再次收看的，可以打开 YouTube， 然后打网站的名是 GBI Mandarin Rayon 1C。话语堂的奉献可以透过2种方式。第一，可以汇到 BCA 的银行，账号是26702111501，户名是3弟 Kristiani。第二种方式可以汇到 OFO， 手机号码089608369134。话语堂有每日读经的活动，就是每日看2章经文，读经的进度可以从会友群里看。谢谢大家，报告完毕，上帝祝福大家。 Puji Tuhan, demikian pengumuman gereja kita. 感谢主，这是我们教会的报告。 Kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. 以下我们要听神的道，来，我们预备心。 Berikut kita juga akan nyanyikan satu pujian baru bagi gereja kita Mandarin Service. 我们要唱一个新的歌，是我们教会的，神赐给我们的教会。 Yang Tuhan juga berikan melalui gembala kita, Pastor Johan, dari firman Tuhan Yohanes 15 ayat 1-8. 接着神赐给我们的牧师从约翰福音15章第1到第8节。 Yesus pokok anggur. Amin. 就是耶稣是真葡萄树。 耶稣真葡萄树，我们是这基天父，是栽培的人，凡是结果子的，他修理干净，让自己结果子更多。凡是属于他不结果子的自己，他就要剪去；若是连累他，我们就不能做什么。既若不长在葡萄树上，
结果子，若常在它里面，它的花园常在我们里面，凡心所愿意的，祈求主要给我们拯救，更多结果着天父意的荣耀，我们就是主耶稣的门徒。Biar setiap kami terus melekat kepada pokok anggur yang benar, sehingga kita dapat berbuah-buah banyak. Yesus 真不告诉我们是这句天赋，是栽培的人，凡是结果着的，他修理干净，让这句结果着更多。凡是属于他不结果着的这句，他就要剪去。若是离了他，我们就不能做什么。这枝若不长在葡萄树上，这一株依然不能结果子。若长在它里面，它的花园常在我们里面，凡心所愿意的，祈求主要给我们拯救，更多结果着天父主的荣耀，我们就是主耶稣的门徒。枝枝若不长在葡萄树上，这一株依然不能结果子。若长在它里面，它的花园常在我们里面，凡心所愿意的，祈求主要给我们拯救，更多结果着天父主的荣耀，我们就是主耶稣的门徒。Amin. Silakan. Silakan Pastor Jacob. Ya, puji Tuhan. Terima kasih 感谢主，感谢主， untuk kesempatan boleh melayani bersama-sama. 感谢主已经给我机会能够服侍你们。 Makasih untuk Pak Johan sebagai gembala sidang di pelayanan 谢谢 ini. 我们的罗牧师， Ayo kita berdoa bersama-sama. 我们大家一起祷告。 Bapa,
Engkau Bapa 天 yang 父， baik, pagi 你是 hari 美好的 ini 天父。今天早 ajari 上 kami 教导我们， firman-Mu dengan sederhana dan jelas 以简单的话语、清楚的 dalam 话 hati 语， kami masing-masing 在我们每一个人的心中， lewat Roh Kudus yang mengajari kami. 借着圣灵教导我们。 Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. 奉耶稣基督的名，我们祷告， Amin. 阿门。 Oke, kita akan baca dari Lukas pasal 24我们打开我们的路加福音第24章， mulai ayat yang ke-13. 从13节。 Saya akan bacakan beberapa ayat saja, 我只是要读几个经文而已， tapi saya akan kasih gambaran ceritanya seperti apa. 但是我要给你一个图案，就是这个故事是讲关于什么，这个经节是讲关于什么。 Ya, saya boleh share screen? boleh Pak. Ya, yang satu lagi ya, ada dua saya pakai ini. Oke ya. Ada dua di situ ya, ada satu lagi. Oke, ya terima Pakai kasih. nama apa Pak? Nah, sudah bisa. Ya. Oke. Oke, saya tunjukkan ya, nanti bisa dilihat ayatnya. Oke, ini dia ya. Lukas 24, mulai ayat 13. 从13节开始， Judulnya Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. 就是耶稣在em马乌斯的路上显现他自己。 Ayat 13, pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. 当那日门徒中有2个人往一个村子去，这村子名叫伊马乌斯，离耶路撒冷约有60弗隆。 Nah, ketika mereka sedang berjalan, tiba-tiba Yesus muncul dan berjalan bersama-sama dengan mereka. 当他们正在往那边走路的时候，突然间耶稣显现，然后跟他们一起就是行走。 Ayat 16 berkata, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. 16节说，是他们的眼睛迷糊了，就是印尼文说有一个蒙着他们的眼睛，直到他们不认识耶稣。 Hal ini sering terjadi dalam kehidupan kita. 这个事情常常发生在我们的生命当中。 Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. 神的话从来不会，跟我们说，神不会离开我们的。 Yesus berkata bahwa Roh Kudus dikirim untuk senantiasa ada bersama dengan kita. 耶稣说，他差派他的圣灵是为了与我们同在。 Tetapi seringkali ada sesuatu yang menghalangi mata kita sehingga kita tidak menyadari hal itu. 但是有的时候有一些东西，就是让我们的眼睛蒙着，直到我们迷糊了，没有办法看见。 Kita tidak tahu bahwa ada Tuhan menyertai kita senantiasa. 我们不知道有神就是常常与我们同在的。 Bahkan firman Tuhan berkata, Ia menyertai kita senantiasa sampai masa tua kita. 就是圣经里面也记载，神直到我们年老的时候，还是与我们同在。 Dia juga berkata bahwa sampai masa putih rambut kita, Dia selalu ada menyertai kita. 直到我们的头发变白了，他与我们同在。 Nah, ini yang terjadi ketika Yesus menampakkan diri kepada dua orang murid-muridnya. 这个就是发生在耶稣显现给他的2个门徒，行走跟他一起行走的时候发生的。 Mereka tidak tahu bahwa ada Yesus di samping mereka. 他们都不知道有耶稣在他们旁边。 Lalu Yesus mulai menjelaskan kitab suci. 然后耶稣开始就是一边走的时候谈论关于圣经。
ia menjelaskan dengan detail sekali bahwa Yesus memang harus mengalami kematian dan kemudian dia akan bangkit. 然后他就是很仔细的分享关于耶稣会经历死亡，而且耶稣第3天要复活。 Lalu ayat 27 berkata demikian. 然后27节这么说， Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. 于是从摩西和众先知起，凡圣经上所指着自己的话，都给他们讲解明白了。 Ayat 28, mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. 28节说，将近他们所去的村子，耶稣好像还要往前行。 Ayat 29, tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. 然后29节说，他们却强留他说，时候晚了，日头已经平息了，请你同我们住下吧。耶稣就进去，要同他们住下。 Ayat 30, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. 30节到了坐席的时候，耶稣拿起饼来，祝谢了，拨开，递给他们。 Ayat 31, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. 31节，他们的眼睛开了，这才认出他来。忽然，耶稣从他们眼前不见了。 Ayat 32, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? 32节，他们彼此说，在路上他和我们说话，给我们讲解圣经的时候，我们的心岂不是火热的吗？ Nah, ini yang sering terjadi dalam kehidupan kita. 这是常常发生在我们的生命中。 Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. 神说，神常与我们同在。 Tetapi seringkali kita lebih percaya pada keadaan yang kita lihat dengan mata kita. 但是我们常常比较相信我们眼睛所看的情况， Sehingga kita seringkali ragu apakah Tuhan ada bersama kita, apakah Tuhan sedang marah pada kita, apakah dia sedang tidak mau mendengar doa kita. 然后我们就开始疑惑，是不是神不听我们的祷告？是不是神在生气，或是不听我们的祷告？ Padahal firman Tuhan berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Itu ada di Yeremia 33 ayat 3. 其实神的话在耶利米书33章第3节说，我们要就是呼求他，他会应允我们。 Nah, kenapa murid-murid tidak dapat mengenali dia ketika ia berjalan bersama-sama dengan mereka? 为什么门徒认不得耶稣？当耶稣一起跟他们行走的时候， Nah, saya perlu jelaskan bahwa sebelumnya murid-murid melihat Yesus disalibkan. 我要告诉大家，之前那些门徒就亲眼看见耶稣被钉在十字架。 Murid-murid melihat bagaimana dia nampaknya tidak berdaya, dia ditangkap, dia dicambuk, dia disalibkan, dan dia mati. 那些门徒看见耶稣真的没有力气，当他被抓的时候，然后被鞭打，然后他上到十字架，然后被侮辱的时候，耶稣真的没有反抗。 Yang mereka lihat sebelumnya adalah Yesus yang tidak berdaya apa-apa, yang setelah mati kemudian dikuburkan. 他所看见的就是无能为力的耶稣，死之后就被埋葬。 Mereka kehilangan pengharapan pada orang yang selama ini mereka melihat mujizat dilakukan dengan luar biasa. 他们失去了盼望，因为还没有这些发生之前，他看见那个人行了许多的很大的神迹。
Itu sebabnya yang menempel dalam memori mereka adalah Yesus yang disalibkan dan kemudian mati. 然后放在他们的脑子的记忆里面，只是耶稣被钉在十字架，已经死了。 Jadi ketika Yesus menampakkan diri, mereka tidak mengenal dia karena mereka bilang tidak mungkin dia sebab dia sudah mati dan dia dikuburkan. Ini pasti bukan dia. 当耶稣显现给他们看的时候，他们还是觉得那是不可能耶稣，因为耶稣已经被钉在十字架，而且死了，那是不可能耶稣。 Seringkali kita lebih percaya pada apa yang kita lihat dengan mata kita atau kita dengar dengan telinga kita dibandingkan apa kata firman Tuhan. 我们有的时候比较相信我们肉眼所看见的，我们耳朵所听见的，比起神的话对我们说的。 Sehingga kita tidak bisa melihat Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita, kita sukar percaya bahwa Dia sedang menjawab doa kita. 以至于我们没有办法相信，就是神正在运行工作，回答我们的祷告。 Tapi ada satu hal yang menarik, bahwa ketika Yesus menjelaskan kitab suci kepada murid-muridnya ini, mereka merasakan hati mereka berkobar-kobar. 但是有一个就是很有趣的就是事情，当耶稣讲解关于圣经的时候，对那些门徒的心是火热的。 Nah, ini satu pelajaran yang dapat kita petik, bahwa walaupun mata kita tidak melihat, tetapi kalau hati kita berkobar-kobar, waktu kita sedang memuji menyembah Tuhan, waktu sedang mendengar firman Tuhan, itu artinya ada Tuhan bersama kita. 那就是一个我们可以学习到的，就是虽然我们的眼睛没有看见什么，我们的耳朵没有听见什么，但是如果我们的心是火热的，当我们敬拜赞美神，当我们就是聚会的时候，那表示神与我们同在。 Waktu kita lihat tadi, ketika Yesus memecah-mecahkan roti, barulah murid-murid menyadari bahwa ini adalah Yesus. 然后我们看圣经的时候，那边记载，当耶稣擘饼的时候，他们才认得那是耶稣。 Seringkali kita baru menyadari bahwa ada Tuhan waktu mujizat terjadi. 我们常常就感觉到有神，当奇迹发生。 Kita mesti belajar bahwa walaupun mujizat belum terjadi atau tidak terjadi, tetapi Tuhan tidak melanggar firman-Nya bahwa Ia selalu ada bersama-sama dengan kita. 我们要学习相信，虽然没有神迹发生，或是神迹还未发生，就是神不会违背他自己的话语，他会常与我们同在。 Mari belajar jangan seperti orang Israel yang berkali-kali mujizat terjadi baru mereka percaya kepada Tuhan. Tetapi setelah itu mereka lupa lagi. Sampai mujizat terjadi baru mereka percaya kepada Tuhan. 要学习不要像以色列人，就是神迹发生的时候，他们才相信有神与他们同在，但是久了之后就忘记了，直到再看神迹发生才是相信。 Kalau kita bicara tentang Tuhan, maka firman Tuhan berkata, tanpa iman tidak mungkin kita berkenan kepada Tuhan. 如果我们讲关于神的时候，神的话说，如果没有信心，我们绝对不能讨神喜悦。 Ibrani 11:6 berkata, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. 希伯来书11章第6节说：“人非有信，就不能讨神的喜悦，因为到神面前来的人，必须相信有神，且信他赏赐给那些恳切寻求他的人。” Jadi artinya, kalau kita mau menyenangkan Tuhan, kita mau berkenan kepada Dia, maka kita harus pakai iman. Sebab tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. 意思
就是如果我们要讨神喜悦、蒙神悦纳的时候，我们必须要有信心，因为如果人非有信，就不能讨神的喜悦。 Nah, kita hidup di dunia ini dan kita punya panca indera atau 5 indera yang menunjukkan bahwa sesuatu itu ada. 我们活在这世界有我们的五官，这五官会证明有一些东西是存在的。 Kita punya mata untuk melihat, kita punya telinga untuk mendengar, kita punya lidah untuk mengecap, kita punya kulit untuk merasa, dan kita juga punya hidung untuk mencium. 我们有耳朵能够听见，眼睛能够看见，鼻子能够就是闻到味道，然后舌头能够尝试，我们有皮肤也是能够感受到。 Jadi kalau mata saya bisa melihat sesuatu, maka saya mengatakan bahwa sesuatu itu ada. 所以当我眼睛看见一些事情的时候，我们就说那个东西是有的。 Atau kalau mata saya nggak melihat, tapi saya mendengar sesuatu, maka saya katakan bahwa sesuatu itu ada. 但是如果我们眼睛没有看见，而且耳朵但是有听一些，然后我们就能够说那是有的。 Atau mungkin kita dalam suatu ruangan yang gelap, mata kita tidak melihat, tidak ada suara yang kita dengar, tapi kita mencium bau kebakaran misalnya, maka kita tahu ada api. 然后比如说我们在一个就是很黑暗的房间里，我们眼睛没有办法看到什么，我们耳朵也没有听到什么，但是我们闻到有一些味道，我们知道有一些就是烧焦的事情，我们就知道有火在某一些地方。 Atau mungkin kita minum air putih, mata kita tidak melihat apa yang ada di dalam air tersebut, hidung kita juga tidak mencium, telinga kita tidak mendengar, tapi lidah kita merasakan air putih itu manis. Itu artinya di dalam air putih itu ada gula. 然后我们可能就是喝一杯就是白水，但是那个水呀、就是看起来就是白的，然后没有听到什么，也是没有闻到什么，但是喝下去的时候是有甜的感觉，那就是有糖在里面。 Atau mungkin juga saya sedang duduk, saya tidak mendengar suatu suara, saya tidak melihat sesuatu, saya tidak mencium sesuatu, tetapi tangan saya merasakan ada angin yang berhembus. Jadi saya dapat katakan bahwa ada angin. 或是我们正在坐着的时候，没有看见什么，没有听见什么，没有感觉到什么，但是我皮肤感觉到有风正在吹我，那就是有风啊。 Dengan kata lain, saya bisa mengatakan sesuatu itu ada kalau panca indera saya, entah itu mata saya, hidung saya, telinga saya, kulit saya, atau lidah saya merasakan sesuatu. 换一句话说，我能够说那个东西存在的时候，如果我的耳朵，或是我的眼睛，或是我的鼻子，或者我的舌头，或是我的皮肤，就是我的五官啊，告诉我那个东西存在。 Tetapi kalau kita berhubungan dengan Tuhan, kita tidak bisa pakai panca indera kita. 但是如果关于神，我们不能用我们的五官。 Mata kita tidak melihat, telinga kita mungkin tidak mendengar, dan juga panca indera atau indera yang lain tidak menangkap bahwa Tuhan itu ada. 我们的眼睛也看不见，我们的耳朵也听不见，我们其他的五官也没有办法感受到什么。 Tetapi kita tahu Tuhan itu ada lewat apa? Lewat iman. 我们知道神存在是借着什么呢？就是通过我们的信心。 Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. 希伯来书是1章第1节说，信就是所望之事的知底，所未见之事的确据。 Dalam terjemahan lain dikatakan bahwa iman itu menyatakan sesuatu itu ada walaupun indera kita tidak bisa menangkapnya.
然后另外一个版本说，信心就是虽然我们的五官没有办法感受到什么，但是我们相信那是存在的。 Lewat imanlah kita percaya, kita terima bahwa Tuhan itu ada. 借着信心，我们能够领受，而且我们相信神是存在。 Walaupun mata kita tidak melihat, telinga kita tidak mendengar, dan semua indera yang lain tidak bisa menangkapnya. 虽然眼睛看不到，耳朵听不见，其他的五官也没有感受到什么。 Ada satu lagu yang diambil dari satu ayat yang mengatakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah muncul dalam hati manusia, tapi disediakan bagi orang yang mengasihi Tuhan. 有一首歌是里面说，眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，心里未曾想到，但是神预备给那些爱他的人。 Jadi artinya semua yang berkaitan dengan Tuhan, semua yang menyangkut janji Tuhan, bisa kita terima lewat iman, bukan lewat panca indera kita. 意思就是神的应许啊，神所应许给我们的每一件事情，我们能够得到，我们能够领受到，是借着我们的信心，不是因为我们拥有的五官。 Dua murid yang ke Emmaus itu tidak bisa mengenal Yesus karena memang panca indera mereka dan juga otak mereka tidak bisa menangkap bahwa ini adalah Yesus. 就是往伊马乌斯的两个门徒没有办法领受，就是耶稣与他们同在，因为他们的五官跟他们的思想就是没有办法，就是接受，那就是耶稣。 Mereka hanya perlu percaya pada firman Tuhan bahwa Mesias memang harus menderita, disalibkan, mati, dikuburkan, lalu bangkit kembali. 其实他们只要相信神的话说，弥赛亚本来就是会受苦，受苦之后会被钉在十字架，十字架的时候会被埋葬，埋葬之后会就是复活。 Dengan cara seperti itulah kita menerima semua janji Tuhan. 用这个就是用信心相信神的话，我们才能够领受神所有的应许， Yaitu lewat iman. 借着我们的信心。 Jadi kalau saya definisikan, iman itu seperti indera keenam. 所以如果我把它那个总结的话，信心好像我们的第六感。 Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium, lidah untuk mengecap, kulit untuk merasa. 眼睛为了看见，耳朵为了听见，鼻子为了闻东西，然后舌头为了就是尝试，皮肤为了感受到。 Tetapi iman adalah sarana yang kita pakai untuk berhubungan dengan Tuhan di luar panca indera kita. 然后信心就是在我们五官之外，我们可以就是感受到主跟神沟通的工具。 Nah, sekarang karena iman itu menjadi penting, karena lewat iman kita bisa berhubungan dengan Tuhan, kita perlu tahu bagaimana bisa memperoleh iman. 然后现在我们知道信心有多么重要，借着信心我们才能够跟神沟通。现在我们要知道我们如何拥有信心。 Roma 10 ayat 17 berkata, 罗马书10章第7节说， iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. 信是从听到而来的17节。 Jadi kalau kita memerlukan iman, kita perlu mendengar firman. 因此，如果我们需要信心的话，我们需要听到。 Kita perlu membaca firman secara rutin setiap hari, kemudian mengizinkan Roh Kudus berbicara lewat firman yang kita baca. 我们必须每天都读圣经，知道就是许可圣灵动工，接着我们所读的，直到我们有信心。 Ketika Roh Kudus berbicara lewat firman yang kita dengar,
maka keputusan kita adalah mau percaya atau tidak. 当圣灵借着我们所读的圣经，然后解释给我们的时候，我们有两个选择，要相信还是不相信。 Waktu kita putuskan mau percaya, maka iman itu timbul, iman itu muncul. 当我们决定要相信的时候，这信心就会出现，这信心就会开始成长。 Walaupun mungkin mata kita belum melihatnya, telinga kita belum mendengarnya, indera kita belum bisa menangkapnya, tetapi kita putuskan mau percaya ketika Roh Kudus berbicara lewat firman yang kita dengar. 虽然眼睛看不见，耳朵听不见，其他的五官也没有反应，但是当圣灵解释给我们的时候，我们决定要相信的时候，我们就会产生出信心。 Sebab itu ada lagu yang berkata, Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau memulihkan penyakitku disembuhkan. Ya, kira-kira seperti itu ya, saya nggak hafal kata-katanya. 然后就是为什么有就是一些歌说，我相信神的奇妙作为，我相信他医治了我，就是大概这样子。 Ya, Aku percaya Tuhanku 我相 dahsyat. 信 Itu 我的 keputusan. 神是奇妙的， Dan itu ada pada kita masing-masing. 所以决定是由我们来做的。 Waktu dikatakan firman Tuhan bahwa Dia adalah Tuhan yang menyembuhkan, keputusannya ada pada kita, mau percaya atau tidak. 当圣经里面说他是医治我们的神，决定相信还是不要相信是由你自己。 Ketika Dia berkata bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman, keputusannya ada pada kita, mau percaya atau tidak. 当神的话说我会常与你们同在直到世界的末了，然后决定是由你和我来做的，要不要相信？ Waktu kita mendengar banyak berita bahwa tahun depan merupakan masa yang sulit karena resesi akan melanda seluruh dunia, keputusannya ada pada kita. Mau percaya nggak bahwa Tuhan kita, Gembala kita selalu mencukupi kebutuhan kita? 当我们听到就是明年会有很大的问题，因为就是经济的不景气呀什么的，然后我们现在要不要相信我们的神是我们的好牧者，他会供应我们一切的需用。 Firman Tuhan tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. 我们的神的话永远不会改变，昔在今在直到永远。 Kalau dulu Dia adalah Tuhan yang menyembuhkan, maka sekarang Dia juga Tuhan yang menyembuhkan. 如果以前他是医治的神，直到现在他还是能医治的神。 Kalau dulu Dia adalah gembala yang baik, maka sekarang Dia juga gembala yang baik. 如果以前他就是一个好牧者，直到现在他也是一个好牧者。 Dia tidak pernah berubah. Langit dan bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan tetap selama-lamanya. 他不会改变的，天地要废去，但是神的话会永远就是存在。 Nah, setelah kita putuskan untuk percaya, maka selanjutnya ucapan kita, perkataan kita juga harus kita jaga supaya tidak membatalkan apa yang sudah kita percayai. 当我们已经决定要相信的时候，我们要保守我们的口舌，直到我们所说的话不会就是否定神的话。 Jadi kalau dikatakan pendeta kita, ya gembala kita, gembala sidang kita berkata, jangan takut akan hari esok karena firman Tuhan berkata Tuhan menyertai kita, maka kita harus putuskan untuk percaya. 所以，当我们的牧师、我们的主任牧师，或是一些的神的仆人说，我们相信就是神与我们同在的时候，我们就要相信。 Lalu setelah itu kita jaga perkataan kita supaya tidak membatalkan apa yang kita percayai. 然后我们就开始保守我们的口舌，直到我们不会否定我们所相信的。 Sebagai contoh, misalnya kita tahu bahwa di Alkitab ada dikatakan siapa menabur akan menuai. Orang menabur banyak akan menuai banyak.
Firman Tuhan mengajarkan, berilah maka kamu akan menerima. 比如说神的话说，就是我们要多撒种，撒种的就是会收更多。然后当你撒种的时候，你才能够收。 Maka selanjutnya kita perlu melakukan bagian kita. Kita jaga perkataan kita, lalu kita lakukan apa yang firman Tuhan katakan. Apalagi kalau itu disampaikan mungkin oleh gembala kita. Dan kita putuskan untuk percaya, kita perlu lakukan bagian kita dan jaga mulut perkataan kita. 然后我们听了，尤其是如果那是我们的牧师所说的，我们就把它就是不单单只是决定要相信，但是我们也是要保守我们的口舌，而且把它做出来。 Setelah itu kita perlu apa yang namanya ketekunan. 然后接下去我们需要什么？我们需要就是保持住，就是可以就是坚持下去。 Kitab Ibrani pasal 10 berkata, kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. 希伯来书说，我们需要就是坚持，直到我们做了神叫我们做的事情，我们可以领受到，就是神已经预备给我们的赏赐。 Jadi kalau saya boleh simpulkan, yang pertama adalah kita harus belajar untuk percaya kepada Tuhan, tidak tergantung pada panca indera kita. 所以，如果我能够把它做结论的话，第一，我们要相信神的话，无论我们的五官感受得到还是感受不到。 Sebab mungkin mata kita tidak melihat, telinga kita tidak mendengar, indera kita yang lain tidak bisa menangkap apa yang Tuhan janjikan. Tapi kita bisa putuskan untuk percaya karena firman Tuhan mengatakan demikian. 虽然我们的眼睛看不见，我们的耳朵听不到，我们他的五官没有感受得到什么，但是因为神的话已经如此说了，我们就决定相信。 Selanjutnya kita jaga perkataan kita supaya tidak membatalkan apa yang kita percayai. 然后接下去我们就要保守我们的舌头，我们的口，直到我们不会否定神的话所说的。 Lalu kita lakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. 然后我们就做神叫我们做的。 Dan kemudian diperlukan ketekunan. 然后要坚持下去， Sebelum akhirnya kita menerima apa yang Tuhan janjikan. 直到我们能够领受神所应许的。 Nah, di Alkitab, di Lukas pasal 5, itu ada kisah yang sangat menarik. Boleh diulang, Pak? Di Lukas 5, ada kisah yang sangat menarik. 在路加福音第5章有一个就是很有趣的故事。 Waktu itu Simon Petrus dan teman-temannya sudah kerja keras sepanjang malam mencari ikan. 当时西门彼得跟他的朋友们已经打鱼，然后已经做了很累了， Tetapi tidak ada hasilnya sama sekali. 但是打不着什么。 Lalu Yesus datang meminjam perahu Simon untuk dia bisa mengajar banyak orang dari perahu Simon. 然后耶稣就借了西门的船，然后可以就是借着西门的船，他教导很多的人。 Nah, setelah itu Yesus berkata kepada Simon, 然后耶稣就对西门说， dan waktu Yesus berkata kepada Simon, sekarang bertolaklah yang ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. 耶稣说就是稍微更深一点，然后就下网打鱼吧。 Nah, secara logika itu tidak mungkin karena mereka sudah kerja keras sepanjang malam tidak ada hasilnya. Mata mereka nggak lihat ikan, mereka nggak melihat tanda-tanda akan bisa menangkap ikan.
按照逻辑的话，按照事实的话，那是不可能的，因为他们的五官 Tetapi karena Simon 能不达 sudah 到任何的鱼，也没有看到任何的鱼。 Tetapi karena Simon sudah mendengar Yesus mengajar orang banyak dari perahunya, hati dia pasti berkobar-kobar. 但是因为西门已经听了耶稣从他的就是船上教导了许多的人的时候，他的心一定是 Sehingga dia bilang, "Guru, kami sudah kerja keras sepanjang malam, nggak ada hasilnya. Dan ini nggak mungkin. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku mau percaya dan melakukannya." 然后西门就说：“夫子啊，我整夜劳碌，并没有打着什么，但是依然依从你的话，我就会下网。” Nah, ini yang disebut iman. Simon dengar 那 firman 就是 Tuhan. 信心。 Simon mendengar 西门 Yesus 听了神的话， berkata kepada dia. 西门听了耶稣对他说话。 Ketika Yesus berkata, "Sekarang bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan." 当耶稣说到水深之地，然后下网吧， Itu firman kepada Simon. 那是对西门的话。 Keputusan untuk percaya atau tidak ada pada Simon. 就是相信还是不相信，由西门来做决定。 Jadi waktu Simon memutuskan untuk percaya dan melakukannya, 当西门决定相信而且做下去， walaupun tidak masuk akal, tetapi mujizat terjadi. 虽然不合逻辑，神迹就发生了。 Ada ikan sebanyak 2 perahu sampai perahunya hampir tenggelam yang mereka tangkap. 最后打着的鱼啊，有就是充满就是整个船2只船就满了，直到那个船又沉下去。 Padahal sebelumnya dengan susah payah semalaman mereka cari nggak dapat apa-apa. 他们之前已经劳碌了1个晚上，而且没有得到什么。 Tetapi ketika Yesus berfirman kepada Simon, Simon putuskan mau percaya dan melakukannya, mujizat terjadi. 但是当西门他听了神的话，然后他决定要相信，而且把它做，他就可以领受到很大的神迹。 Jadi artinya sangat penting firman Tuhan dalam kehidupan kita. Karena lewat firman yang kita dengar, lalu kita putuskan untuk percaya. Dari situlah kita menerima janji Tuhan. 所以神的话在我们生命当中是何等的重要。当我们听神的话，而且我们决定要相信的时候，会发生很大的神迹。 Tadi lagu yang dinyanyikan diambil dari Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 8. 刚刚明哲所唱，我们所唱的歌是从约翰福音15章第8节开始。 Nah, di ayat 7 dari Yohanes 15 tersebut, 约翰福音15章第7节， Tuhan berkata begini, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." 神说：“你们若藏在我里面，我的话也藏在你们里面，凡你们所愿意的祈求，就给你们成就。” Ini rahasia dari doa yang dikabulkan atau doa yang dijawab. 那就是被回答或是被应允的祷告的秘诀。 Syaratnya cuma 2. Yang pertama tinggal di dalam Tuhan Yesus. 它的条件只是2个，第一就是要藏在耶稣里面。 Apa artinya tinggal di dalam Yesus? 藏在耶稣里面的意思是什么？ Artinya punya hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus. 就是跟耶稣有亲密的关系， Artinya hidup dalam hadirat Tuhan lewat pujian penyembahan. 就是活在神的同在里，借着我们的敬拜赞美。 Karena Yesus adalah firman yang menjadi manusia, artinya kita tinggal dalam firman Tuhan.
因为耶稣就是道成肉身，意思就是我们藏在耶稣的话里面， Itu syarat yang pertama. 那是第一个条件。 Syarat yang kedua adalah firman-Ku tinggal di dalam kamu. 第二个条件就是神的话藏在我们里面。 Dalam bahasa aslinya, firman tersebut adalah rema, firman yang spesifik berbicara kepada kita. 它的原文就是 rhema， 就是一个很特定给我们的话。 Seperti ketika Yesus berkata kepada Simon, sekarang bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Itu rema. 正如耶稣对西门所说的，到水深之处下网吧，那就是 rhema。 Itu berlaku hanya pada saat tersebut dan tidak bisa diulangi. 就是在那个时刻有效的，而且没有办法重复。 Kita nggak bisa tiru itu, sekarang pergi ke laut dan kita langsung bertolak menebarkan jala kita di tempat yang dalam karena kita baca kisah mengenai Simon. 我们没有办法，就是因为我们读了这个故事的时候，就现在到海边那边去，然后到水深之处下网，然后得到这个神迹，是没有办法的。 Tetapi bisa terjadi waktu kita sedang bertumbuh, bergaul dengan Tuhan, tiba-tiba ayat itu berbicara kepada kita. Sekarang kamu pergi ke tempat yang dalam, tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. 但是如果我们跟神有亲密的关系的时候，到了一个点的时候，然后神自己亲自对我们说：“你到水深之处，然后下网吧。”那个能够发生。 Kalau itu yang terjadi, artinya firman itu menjadi rema kepada kita. 意思就是，如果那个发生在我们身上，那个神的话，在那句话就是成为我们的 rhema 了。 Lalu kalau kita lakukan, maka mujizat akan terjadi. 当我们做出来的时候，神迹就发生了。 Cuma ada dua syaratnya itu. Tinggal di dalam Tuhan, lalu ada rema. 只是有两个条件，第一就是藏在主里面，第二有 rhema。 Lalu dia katakan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. 神说：“凡你们所愿的祈求，就会给你们成就。” Nah, saya punya pengalaman sekian tahun yang lalu tentang ayat ini. 我好几年前有这个经文的经验。 Waktu itu gereja kita masih di Karsa Pemuda. Lalu saya dengan beberapa teman buat acara T-Walk di Gunung Mas di Puncak. 然后当时我们的教会是嘎萨布穆达，然后我们在本扎那个做一个就是行走在那个这个就是在茶园那边行走。 Kami punya target 400 peserta dan sudah pesan 10 bus untuk acara tersebut. 我们就是已经就一个目标，就是有400个人参加，然后订了10个就是大巴士。 Kami sudah sebarkan flyer mungkin 1000 lebih dari sejak beberapa minggu sebelumnya. 然后我们好几个礼拜就已经把传单传给很多人了。 Tetapi kurang 4 hari dari acara tersebut, yang baru mendaftar cuma 40 orang. 但是就是到了4天之前，就是还没有，就是4天还没有节目之前的4天，才报名了40个人。 Secara logika tidak mungkin mencapai 400 orang dalam waktu 4 hari. 按照逻辑的话是没有办法在4天之内会达到400个人。 Waktu itu saya ketua tim pendoa dan saya merasakan dorongan di hati saya untuk mengajak ketua panitia doa semalaman di puncak. 然后那时候我担任就是祷告的主任，然后我就有一个推动，就是要请就是举办这个节目的主任在Puncak那边通宵祷告。 Nah, itu rema pada saat itu dan saya beritahu kepada teman saya. 然后那是当时的 rhema， 然后我就告诉了我的朋友。
Lalu teman saya bilang begini, kenapa mesti di puncak? Di Kelapa Gading aja, ada rumah kosong, kan nggak perlu jauh-jauh ke puncak. 然后我朋友就问，为什么要去布那个？在拉巴格丁就会有一个家可以用啊。 Tapi kemudian ketua panitia bilang begini, kalau Tuhan suruh di puncak ya kita nurut aja lah di puncak. 但是就是节目的主任说，如果神叫的，那就我们就顺服吧，我们就去puncak祷告吧。 Hari itu, hari Sabtu jam 9 malam kami berangkat ke Kelapa Gading untuk pinjam kunci villa teman yang punya villa di puncak. 然后我们就那天晚上就是礼拜六9点的时候，我们去格拉巴格丁借了我们在puncak有一个就是房子的钥匙。 Jam 11 malam kami ke puncak dan sampai di villa karena macet itu jam 1 pagi. 然后11点我们开始出发去puncak，然后因为塞车，我们半夜1点钟才到puncak。 Sejujurnya saya capek dan ngantuk sekali, tapi saya ambil gitar dan saya paksa untuk mulai berdoa memuji menyembah Tuhan. 其实我真的很累，而且很困，但是我就是逼自己拿吉他，然后开始敬拜赞美神。 Dan kira-kira jam 4 pagi, sementara 2 orang teman sudah tertidur, saya sudah ngantuk juga, saya mau tutup saja doa semalaman itu. 然后到了就是4点钟的时候，我就已经很累了，我2个朋友就已经睡着了，我也是要结束这个祷告。 Tiba-tiba ketua panitia bilang begini, teman-teman saya melihat Tuhan Yesus muncul dan dia tersenyum kepada kita. 然后突然我们的节目的主任说，哎，朋友们呐，我看主耶稣看着我们，然后对我们微笑。 Waduh, itu ngantuk saya langsung hilang. Saya sukacita sekali. Akhirnya kami tetap berdoa sampai 4:30, lalu saya stop karena ngantuk juga akhirnya. 然后我的那个就是已经很困的时候，就突然就变成明亮了，因为听到这个就是主耶稣对我们微笑，然后我继续下去敬拜赞美祷告，直到4点半，但是因为太累了，我还是睡觉。 Kami tidur setengah jam, jam 5 kami turun ke Jakarta karena itu hari Minggu dan perlu ibadah. 然后我们睡半个钟头，然后5点的时候，就是开始下雅加达，回雅加达，因为要聚会。 Saya setir sendiri, 3 orang teman tertidur, dan di jalan tol juga sebenarnya 2-3 kali saya sempat tertidur, tapi Tuhan tolong sehingga kami selamat sampai di Jakarta. 然后我开车，但是我3个朋友是睡在那个车上，然后在那个高速公路的时候，我也是好几次就是好像睡着了，但是神帮助我，直到我安全的抵达目的地。 Sampai di Jakarta, setelah pulang ke rumah masing-masing, kami tidur dan sore baru kebaktian di Karsa Pemuda. 然后雅加达的时候，我们都回家去，下午的时候再集合回。 Dan sorenya saya dapat kabar jumlah peserta tiba-tiba melonjak dari 40 menjadi 250. 然后下午的时候，我就听到消息，就是要参加的，当初是40个人嘛，对不对？现在已经超过250人了。 Dan akhirnya waktu acara berlangsung, semuanya tercapai, semua biaya tertutupi, bahkan kami surplus 8 juta pada saat itu. Ketika itu dolar masih 2.000, 1 dolar masih 2.000. 然后节目开始的时候，我们所拿到的目标什么的，全部都能够就是得到了，完全了，就是成全了。那时候美金才大概2000。
Jadi kalau dikurs dengan uang sekarang kira-kira mungkin bisa berarti 50 jutaan ya, karena sudah 8 kali lipat. 如果现在的话，可以大概是50条左右，因为已经就是8倍了。 Nah, hanya melihat Tuhan Yesus tersenyum, kami ada surplus sekitar 50 juta. 所以当只是看见主耶稣微笑的时候，我们有多余的钱，直到8条。 Bagaimana kalau dia tertawa terbahak-bahak, mungkin ratusan juta. 如果神就是大大哈笑的时候，我们一定会得到更多的，对不对？ Tapi artinya apa? Saya mendapatkan rema, lalu saya putuskan mau percaya dan saya lakukan. 我得到了 Rema， 然后我决定要把它做。 Secara logika nggak masuk akal. Kenapa mesti jauh-jauh ke puncak? Di Kelapa Gading aja. Apa hubungannya doa dengan orang tiba-tiba banyak mendaftar? 然后，按照逻辑的话，为什么要去那么远去puncak去祷告？不是在 Kelapa Gading 就可以了吗？为什么就是祷告跟很多人报名有关系呢？ Tapi itu yang namanya rema. Hanya perlu dipercaya dan dilakukan. Lalu jaga perkataan kita, jangan membatalkan, dan tekun. 那就是 Rema， 我们只要相信，而且我们要保守我们的口舌，然后我们把它做出来。 Semua janji Tuhan diberikan lewat firman yang rema, yang perlu kita taati, lalu kita lakukan. 神的话，所有的神的话，尤其是 Rema， 我们要相信而且做出来。 Dan firman Tuhan juga berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. 神说，在信他的人，凡事都能。 Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Bapak, terima kasih untuk firman yang kami dengar pada pagi hari ini. 天父，我们为了今天早上所听得到，我们感谢你。 Kami mau percaya setiap firman yang ada tertulis yang kami baca setiap hari. 我们每天读的圣经里面的话，主啊，我们要相信。 Engkau adalah Bapa yang baik yang memperhatikan kami. 你是美善的阿爸父，永远顾念我们的。 Engkau selalu merencanakan yang baik bagi kami. 你的计划，你对我们每个人的计划都是好的。 Kami mau baca firman-Mu, merenungkannya, dan mau percaya setiap janji-Mu. 我们要读你的话，我们要思想你的话。 Walaupun itu mungkin belum kami lihat dengan mata kami, belum kami dengar dengan telinga kami, panca indera kami belum bisa menangkap janji-Mu, tapi kami mau putuskan untuk percaya. 虽然我们的眼睛没有看见，我们耳朵没有听见，我们的五官，其他的五官没有办法领受到什么，但是我们要决定相信你的应许。 Ketika ada rema bagi kami mau percaya dan kami mau lakukan dalam ketekunan. 当我们得到了 Rema 的时候，我们要相信，而且我们要坚持做下去。 Dan apa yang kami lakukan dalam ketaatan, kami akan melihat bahwa Tuhan menepati janjinya bagi orang percaya. 当我们顺服的做的时候，我们将会看见神是就是成就应许的神。 Terima kasih Bapa. 感谢你天父， Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. 奉耶稣基督的名，我们祷告，哈利路亚，阿门。 Amin. Puji Tuhan, kita semua sangat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita akan sama-sama deklarasikan Mazmur 91 dalam pujian.
这高真神的一米主，也比主宰却能彻底影响。耶和华我神，使我避难所，我的山寨是我所依靠的。他必救你脱离那不鸟人，蛇的网罗和毒害的瘟疫。他一遮起灵毛来遮蔽你，你要投靠在他这膀底下。阿门。他的正神是大小的盾牌，你必不怕黑夜来的惊骇，怕热飞的箭，黑夜的瘟疫。我是无间要别人的毒品，虽然全然葡萄在你旁边，我要万人葡萄在你右边，但这灾害绝不得临近你，你为亲眼观看的人遭报。主耶和华是我的避难所，将这高山当作你的居所，一切的祸患必不临到你，灾害也不挨近你的帐篷，因他为你吩咐他的使者，在你一切道路上保护你，他们必要用手来托住你，免得你脚碰打在石头上。你要抓在是这位是身上，见他手中的十字和大蛇，神所因为他专心地爱我就要来扶着并他救他，因他人生并知道我的名，我要把他安置在高之处，他就告我就要引领他，在极难中我要与他同在。我们爱你，我们敬拜你，耶稣，我们荣耀你，永永远远。因我人生凭知道他的名，他要把我安置在高之处，我就告他，他就要引领我，在极难中，他要与我同在。因我人生凭知道他的名，他要把我
太高之处，我就高头，他就要引领我，在极难中，他要与我同在。生命的主，赐我尊贵，就像장소，奇妙救恩，显明给我。阿门。 Mari kita doa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah yang luar biasa. 主啊，谢谢你极大的恩典， Karena Engkau telah mendengar 因为你已经听 setiap 了 doa-doa kami, Tuhan. 我们的祷告， Apa yang Engkau pernah janjikan pada kami. 你对我们所允许的， Tuhan, apa yang Engkau janjikan kepada kami, Tuhan. 主啊，你曾经所应许给我们的， Hari ini telah digenapi. 今天已经实现。 Terima kasih Tuhan. Hari ini Engkau mengizinkan kami sekali lagi untuk menyaksikan mukjizat-Mu dinyatakan di Mandarin. 我们感谢你许可，我们可以见证你的神迹，你呈现在华语场。 Oh, Yesus, Yesus. Yesus, Yesus. Karabasik kata karabasik kata karabasik kata karabasik kata karabasik. Tuhan, terima kasih sekali lagi Engkau mengizinkan kami untuk menyaksikan mujizat Tuhan dinyatakan di Mandarin service. 再一次，我们献上感恩，你许可我们可以见证你新神迹在华语场。 Engkau sangat mengasihi Mandarin service ini. 你很爱华语场， Engkau menjaga setiap kami, Tuhan. 你已经看顾保守我们每一个人。 Sekalipun kami melewati kesulitan, Engkau selalu menjaga kami, Tuhan. 虽然我们经过苦难挑战，但是你仍然看顾保守我们每个人。 Engkau menjaga dari satu keluarga dan keluarga lainnya. 你看顾保守每一个家庭， Engkau menguatkan iman kami, Tuhan. 你眷顾我们每个人的信心。 Pada saat kami Zoom, 当我们宣讲聚会， pada saat kami berdoa di dalam Zoom, 当我们透过线上我们祷告， ubah hati kami untuk dekat kepada Tuhan. 你让我们的心越来越贴近你。 Engkau membawa kami lebih mengenal dan belajar firman Tuhan. 你带我们更明白，而且学习，而且更明白神的话。 Dan Engkau membuat kami, Tuhan, untuk mengerti
rencana dan kehendak-Mu. 而且你让我们可以明白你的计划、你的旨意。 Engkau Allah yang mendengar doa kami, Tuhan. 你是听我们的祷告的神。 Terima kasih Tuhan Yesus. 主耶稣，我们感谢你。 Tidak ada kata yang lebih lagi yang bisa kami ucapkan selain kami ucapkan syukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu. 我们有很多说不出的话，我们要向你感恩，我们只能单单说感谢主。 Tuhan, kami juga berdoa untuk Pak, istri, anak-anak dan keluarganya. 主，我们要为雅各牧师跟他的妻子、他的孩子们祷告。 Engkau yang memberkati Yakub. 你祝福，亲自祝福他。 Engkau memberkati pekerjaan dan pelayanannya. 你祝福他的工作，他的服饰。 Tuhan, hikmat dan tanda-tanda ajaib Tuhan menyertai setiap pelayanannya Tuhan. 让你的神迹奇事跟随着他的每一个施工、每个服饰。 Berkati setiap apa yang dia lakukan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. 他所做的一切，是让你帮助他顺利成功。 Kami memberkati gembala sidang kami, Pak Niko dan wakil-wakilnya, dan juga Gembala Rayon, Pak Samuel, dan semua gembala cabang Rayon 1C. 我们祝福总堂牧师是他的副牧者，还有所有堂会的牧者，包括我们城际的牧师，还有在所有他以下的牧师。 Urapan dari Pak Niko Tuhan, pewahyuan yang kau berikan untuk Pak Niko Tuhan, boleh turun dari atas sampai ke bawah. 然后从我们总堂牧师，你浇灌的恩膏可以涌流出，透过他的身上涌流到我们每一个人身上。 Berikan gereja dan hamba-hamba Tuhan yang di bawah Pak Niko, roh yang taat dan takut akan Tuhan. 求你是给每一个牧师在我们总堂牧师以下有敬畏神的灵， Dan bersama-sama dengan unity melakukan kehendak Tuhan. 好让每一个人都可以同心合一来行神的旨意。 Setiap yang bukan dari Tuhan, 凡不是从神而来，不是属神的， setiap perkataan jahat, 是恶的言语， kami tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus, kami usir dari gereja kami. 奉耶稣基督的名，我们斥责从我们的教会。 Tutup bungkus hamba-hambamu dan gereja Tuhan di bawah Pak Niko ini dengan kuasa darah Yesus. 主啊，求你用你的宝血来遮盖或者我们每一个教会在这个尼哥牧师以下。 Pasukan malaikat-Mu Tuhan melindungi Pak Niko, gembala-gembala di bawahnya dan seluruh gereja di bawah pimpinan Pak Niko. 主啊，你差遣你的天使天兵来守望保护每一个教会每一个牧师在把尼哥以下。 Dan Tuhan Engkau lindungi setiap pengerja, pelayan-pelayan Tuhan, ketua-ketua kul Tuhan. 包括所有的同工，所有的帮助事工人，所有的组长们，求你看顾保守。
Setiap perkataan yang menyerang, setiap perkataan yang menjatuhkan Tuhan, kami tolak, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus. 所有的话语要攻击，要控告所有你的仆人是你们，我们斥责，我们砍断，奉耶稣的名。 Biar apa yang dari mulut kami yang keluar dari setiap hamba-hambamu Tuhan adalah perkataan firman Tuhan, perkataan yang membangun Tuhan. 并且我们每一句话所说的，就是从神而来的话，是神的话，是建造的话。 Biar Tuhan janjimu digenapi atas gereja kami, atas setiap hambamu, atas setiap pekerjamu, dan atas setiap umatmu Tuhan. 让你的话可以成全在每一个牧师、每一个同工、每一个会友的身上。 Terima kasih Tuhan Yesus, kami berkati Indonesia Tuhan. 感谢主耶稣，我们也要为印度尼西亚求祷告祝福。 Indonesia milikmu Tuhan. 主啊，因你是属于你的， Kami serahkan pemimpin kami Pak Jokowi, keempat wakilnya, dan setiap menteri, kabinet, dan pemerintahan dari atas sampai ke bawah. 我们把我们总统、副总统、臣子，所有的官员，大大小小的，全部在你恩手中。 Roh takut akan Tuhan, roh takut akan Tuhan menyelubungi mereka semua Tuhan. 赐给他们每一位敬畏神的灵。 Dan setiap keputusan yang diambil oleh setiap pemerintah kami Tuhan, Engkau Allah yang turut campur tangan. 并且他们所做的每一个决定，关于这个教会、这个国家的，是由神来掌权。 Engkau Allah yang mengambil kendali. 主啊，你是掌管一切的神。 Tuhan, biar kehendak-Mu yang terjadi atas Indonesia. 愿你的旨意行在印度尼西亚，完完全全。 Terima kasih Tuhan Yesus. 主耶稣，我们感谢你。 Kami percaya Indonesia dalam kasih-Mu. 我们相信，因你在你的慈爱之中。 Kami berkati Israel, Shalom Israel. 我们也祝福以色列平安降在以色列， Damai sejahtera ada di Israel. 平安你降在以色列。 Berkat dari Tuhan boleh mengalir atas seluruh negara-negara tetangganya. 并且从神而来的祝福可以永留得到以色列国家的周遭， Sehingga negara di sekitarnya boleh melihat Allah sungguh menyertai Israel. 以至于他周围的国家可以看到神与以色列同在。 Allah Israel adalah Yesus Kristus Tuhan kita. 是的，主耶稣基督就是以色列的神。 Terima kasih Tuhan Yesus. 主耶稣，我们感谢你， Berkati China, Hong Kong, dan Taiwan. 你祝福中国、台湾、香港。 Tuhan, kami percaya Engkau sedang bekerja atas China, Hong Kong, dan Taiwan. 我们相信你正在动工在中国、台湾、香港。 Ada lawatan Tuhan di atas China, Hong Kong, dan Taiwan. 你浇灌你的恩典恩惠在中国、台湾、香港之下。 Engkau sedang memakai gereja-Mu Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa, untuk menuai jiwa-jiwa bagi Tuhan. 你正在使用你的教会在这些国家来掌舵更多的灵魂。 Tuhan, kami berdoa, kuatkan dan teguhkan setiap gereja-Mu, setiap anak-anak Tuhan di China, Hong Kong, dan Taiwan, Tuhan. 求你坚固，求你看顾保守，是托住每一个你的儿女们，每个教会在
中国、台湾、香港。 Henti-henti untuk berdoa, memuji, menyembah, mencari kehendak Tuhan. 让他们不断的祷告，寻求神的旨意， Sehingga saat mereka melakukan dengan kecepatan dan ketepatan dari Tuhan. 以至于当他们领受从你而来，他们用你的快速来执行。 Terima kasih Tuhan Yesus. 主耶稣，谢谢你。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. 我们 Amin. 祷告，奉告主耶稣基督的名，哈利路 Amin. 亚。 举起我们的双手，领受祝福。 Mari kita angkat tangan kita akan terima berkat dari Tuhan. Oria barabar sika barabar. Arabar ya roho rabar ya rabar sikriya. Ramatakaraya sika barabar. Ora barabar. 神的众儿女， Anak-anak Tuhan, 领受从天上来的祝福， terima berkat yang daripada Tuhan. 但愿天父的慈爱， Biarlah kasih dari Allah Bapa, 主耶稣基督的平安和喜乐， damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus 圣灵 Kristus. 不断的恩高大大的浇灌充满你， Pengurapan Roh Kudus yang tercurah sebesar-besarnya memenuhi engkau. 从今时直到主耶稣第二次再来， Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. 在天空要迎接每个众儿女们， Untuk menjemput anak-anaknya di awan-awan permai. 把我们带到永恒的国度里，直到永永远远。 Dan membawa kita semua ke dalam kerajaannya, tinggal bersamanya sampai selamanya. 阿门。 Amin. 主耶稣祝福你们。 Tuhan berkati semuanya. Terima Ah, kasih Pak Yakob pelayanannya. Tuhan memberkati Pak Yakob. Wah, makasih Pak Oke, Joa. thank you Tapi, Pak Yakob. firmannya. Yakob Mose. Tapi tadi kita belum doa syafaat. Pi. Oh iya. Oh ya, Ya, kita akan tutup dengan doa syafaat. Silakan Jen. 我们现在要结束祷告。 Sorry.